Kahwin yang belum ada anak ni tak lama. So dah tahu tak lama, spend time lah betul-betul. Macam tu lah kiranya. Assalamualaikum dan Salam sejahtera. Tak sangka rakyat Malaysia rupanya suka tiny house ni. Ramai yang cakap nak tengok secara lebih detail. 2 bilik sahaja, korang boleh pergi tengok dekat kita orang punya channel, okey? Ruang tamu kalau korang tengok, ruang tamu kita orang ni tak besar pun, kecil je. Dia memang sesuai untuk 2 orang sebab ramai agak orang cakap nanti habis ada tu anak macam mana? nanti kalau dah ada anak macam mana? Nanti kalau nak buat kenduri macam mana? Okey, dia macam ni lah bagi kita orang lah. Bagi saya dengan Ija, hidup ni ada 3 peringkat. Peringkat pertama, saya dengan Ija berdua. Peringkat kedua, saya, Ija dan anak-anak. Peringkat ketiga, saya dengan Ija balik sebab anak-anak dah pergi belajar, dah berkahwin semua. Sekiranya panjang umur lah. Sekiranya panjang umur. Jadi untuk stage, maksudnya sekarang ni stage kita berdua. So kita orang enjoy waktu berdua. Kita buat apa yang kita perlukan buat masa sekarang. Nanti contoh dah ada anak, kita akan buat apa yang diperlukan bila dah ada anak pula. Buat sesuatu ikut keadaan masa tu. Sekarang duduk berdua, buat rumah berdua. Kenapa awak ada basikal, awak ada motor, awak ada kereta? Tak bolehlah bila saya tunjuk pasal basikal awak tanya, kalau saya pakai basikal macam mana nak bawa family pergi jalan-jalan dekat utara? Dia tak kena lah. Rumah ni walaupun dia kecil, tapi sebenarnya rumah ni adalah bagi kita orang tempat untuk kita feel. Kan? Walaupun orang cakap rumah kita tak ada apa-apa, tapi sebenarnya bagi kita orang berdua, kita ada satu sama lain. Dia bukanlah house, tapi dia adalah home. Apa nama dia ruang tamu, tapi dia lebih kepada ruang sendiri kita orang berdua. Sebab kadang-kadang petang-petang kita boleh buka tingkap untuk saya main gitar ke, Ija dengar ke. Maksudnya spend time sama-sama. Ada masa kita baca buku dekat sini. Lepas tu dia lebih kepada macam ruang untuk kita orang berdua. Kita orang berdua untuk spend time. Spend time sebab kan orang cakap kahwin yang belum ada anak ni tak lama. So dah tahu tak lama, spend time lah betul-betul. Kita tengok banyak warna putih dengan kelabu. Sebab bagi saya putih tu bersih kan. Sebab tu rumah ni dia tak sesuai sangat untuk orang yang tak rajin lah. Sebab ada orang cakap, rumah dia ni mesti nak kena rajin lah. Itu memang saya akui lah. Rumah ni bukan untuk semua orang. Rumah ni hanya untuk orang yang rajin lah. Saya tak cakap saya rajin, tapi saya kena rajin. Kenapa ada warna kelabu? Kelabu ni sebab kita nak kontrakan lah. Sebab kita ada putih. Kalau semua putih pun nanti nampak terlalu kosong sangat lah. Macam boring kan. Macam sofa warna putih macam tak praktikal untuk kita. Kan snacking kat depan TV, duduk kat sofa. Kau pakai sofa warna putih? Cepat dia macam ada benda yang boleh warna putih, ada benda yang kena warna gelap lah maksudnya. Ada juga orang tanya, kenapa tak buat 2 tingkat? Dia sebab kos lah. Dulu saya duduk rumah 2 tingkat. Dan saya rasa macam muda-muda pun saya rasa malas lah untuk naik tangga. Apatah lagi nanti saya dah berumur untuk naik tangga, betul tak? Betul. Ada tingkap sebelah sofa. Kenapa ada tingkap dekat bahagian meja makan ni? Sebab kita nak enjoy scenery dengan natural light. Vibe-vibe luar tu masuk dalam rumah, baru kita rasa rumah kita ni tak sempit walaupun dia kecil. Kalau kau nak buat rumah tiny house, walaupun rumah tu kecil tapi kena masukkan elemen luar. Okey, dapur kita macam kita tengok ini aje lah. Tempat masak dengan tempat basuh pinggan, dan bawah-bawah ni storage. Atas pun ada storage jugalah sikit-sikit. Orang tanya, rumah kan kecil kan. Kalau masak belacan, kalau tumis belacan lah, kalau goreng ikan masin lah. Kita orang bukan tak makan sambal tu ke. Macam contoh cakap, Melayu takkan tak makan sambal belacan, takkan tak makan ikan goreng ke apa. Kita orang makan benda tu semua. Tapi macam bagi Ija, kat rumah kita cuba eat clean, tapi bila contohnya keluar, kita boleh je makan benda-benda lain. Sebab ada yang saja macam buat wet kitchen outdoor keluarkan kan. Sebab nak goreng-goreng belacan ke, ikan masin ke. Sebab bagi kita orang, benda tu macam tak perlu. Sebab Ija memang tak pernah pun goreng ikan masin kat rumah ni. Lagipun dulu kita duduk rumah besar pun, Ija tak pernah kita tak goreng pun ikan masin. Macam orang tamu lah, kena rajin. Setiap kali guna, kena lap, kena betul-betul bersihkan. Kalau ruang tamu kita nak bersih, dapur pun memang kena bersih. Sebab dia satu tempat yang sama. Duduk tiny house ke, duduk big house ke, duduk mansion ke, kena sentiasa bersih lah sebenarnya. Tak boleh lah rasa macam duduk rumah kecil kena bertungkus lumus, kena bersih. Habis kalau duduk rumah besar, biar je tu. Boleh biar kotor. Tak boleh macam tu lah. Orang nak fikir untuk basuh tu
korang kena ambil sinki yang dalam. Macam kita ni ambil sinki yang dia dalam supaya dia tak splash. Supaya bila kita basuh dia tak mercik sana sini. Sebab kalau sinki biasa tu yang macam ada besi tu kan, yang tu kan macam apa, cetek. Cetek sikit kan. Yang tu dia memang akan splash. Tapi kalau ni setakat ni alhamdulillah tak splash lah. Bahagian pinggan mangkuk pula, kita boleh letakkan dia dekat bawah, dekat bawah kitchen top ni. Lagipun pinggan pun kalau duduk tiny house, kita cerita pasal tiny house lah. Kita tak cerita pasal rumah ada normal. 2 pinggan je dekat luar tu. Kalau dekat luar ni setakat nak guna 2 orang, 2 pinggan, 3 pinggan untuk letak lauk pun okey je. So pinggan-pinggan selebihnya letak bawah ni. Gelas-gelas semua. Cuma jangan tanya macam tadi sikit je pinggan lah. Ya memang rumah ni duduk 2 orang. Video sebelum ni dia tanya kalau dapur kecil nanti kalau nak buat kenduri macam mana semua. Macam tapi jawapannya sama lah macam ruang tamu tadi. Bila saya cerita pasal basikal, janganlah tanya pasal features kereta. Tak boleh expect bila saya buat tiny house, maksudnya saya ada satu rumah je. Tak boleh berfikir macam tu. Sebab saya rasa macam dekat negara-negara luar pun, Australia, New Zealand semua, orang yang ada tiny house ni adalah orang yang dah ada rumah lain, rumah standard. Ini cuma rumah yang dia rasa untuk ketenangan, untuk berdua. Sebenarnya Ija ambil konsep tiny house, tapi bukan version tiny house lah, macam arwah ayah Ija. Dulu waktu dia muda, dia buat rumah kecil yang ada 2 bilik je. Rumah memang kecil lah. Waktu tu pun memang harga rumah belas-belas ribu je. Dia buat atas tanah kan. Lepas tu dia pergi merantau, dia pergi KL, dia pergi duduk kat Perak ke apa semua, cari bekerja. Lepas tu bila dia dah berumur sikit, dia balik semula. Tak explain benda ni, kadang-kadang orang tak faham. Orang rasa macam saya nak duduk rumah ni sampai ke tua. Tiny house is tiny house. Tiny house, not a big house. Macam not a standard ataupun normal house. Soalan pasal barang elektrik 5 star. Bagi kita orang, 5 star tu memang perlu lah. Dan kita tengok pun banyak orang-orang yang dalam bidang elektrik komen, dia cakap memang ada perubahan. Memang ada beza, bukan perubahan. Ada beza antara 3 star, 4 star, 5 star. Ambil contoh peti saya. Kalau 3 star, saya pernah tengok dia punya kilowatt hour dalam 800 tu 900 kilowatt hour. Tapi disebabkan 5 star, yang ni 312 kilowatt hour. Matematik simple ni macam tu lah. Bila kilowatt hour half, jadi bulanan untuk elektrik pun jadi half. Macam saya cakap, 30,000 tu rumah sahaja, tak termasuk barang. Dan 30,000 lagi barang. Maksudnya buat api air, buat grill, buat awning, dan barang-barang, vinyl, sofa, kabinet, apa lagi? Barang-barang dalam katil semua lagi 30,000. Jadi 60,000 tu, 30,000 buat rumah, 30,000 beli barang dalam rumah. Yang pasal financial freedom tu, maksud saya bukan nak cakap tak ada hutang bermaksud financial freedom, tak juga. Passive income tu melebihi daripada expenses kita. Itulah financial freedom. Macam contoh, walaupun awak ada hutang RM10,000, tapi disebabkan passive income awak, maksudnya duit daripada dividen lah, dividen ASB lah, dividen tabung haji lah, investment, dapat RM20,000, maksudnya awak still financial freedom. Saya nak share juga buku yang saya baca yang membuatkan saya, bukanlah nak kata expert, tapi fahamlah sikit pasal duit ni. Korang boleh baca buku-buku macam Rich Dad Poor Dad. Robert Kiyosaki, dia ada banyak buku-buku berkaitan cara kita, macam dia panggil financial intelligence. Terima kasih korang yang support dan subscribe kita orang berdua. Terima kasih. Terima kasih. Kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Kalau korang nak apa-apa, komen kat bawah, okey? Assalamualaikum. Waalaikumsalam.